Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini kita dapat 24 hari bulan 7 23. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Lail. Surah Al-Lail, surah yang ke-92. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 12. Ayat 12 sampai ke akhir surah, iaitulah ayat 21 insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, Jawi muka surat 1400. Muka surat 1400. Dalam ayat yang kita akan baca di sini, Allah Ta'ala nyatakan bahawa Allah dah tunjuk pada kita jalan hidayah, jalan petunjuk, dan menyatakan bahawa akhirat itu yang kekal. Buatlah persiapan untuk kehidupan yang abadi atas dunia ini sementara. Dan dinyatakan bahawa dua tempat kembali manusia, neraka untuk orang jahat dan syurga untuk orang baik. Dalam surah ini, fokus orang baik itu kepada al-infaq, memberi nafkah. Sudah semestinya dia beriman. Dalam ayat semalam kita dah bincang, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka kita akan teruskan dalam perbincangan kita ini, apakah ciri-ciri a'ta wattaqa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu. Jadi kita mula dengan baca ayat muka surat 1400, surah Al-Lail, surah yang ke-92, juzuk yang ke-30. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Balik kepada ayat 12. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda, sesungguhnya tanggungan kamilah memberi petunjuk jalan yang benar kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Dan jalan yang benar ditunjuk untuk membezakan dengan jalan yang salah. Para pelajar sekalian, dipanggil munasabatul ayah. Munasabah ayat ini bagaimana? Dalam ayat yang lepas Allah nyatakan bahawa inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu, kerja buat kamu itu berbeza-beza, pelbagai. Maka Allah permudahkan jalan yang baik kepada orang yang baik,
dan orang yang tak baik jalan dia jalan yang tak baik. Maka Allah nyata di sini bahawa nak pilih yang baik yang buruk, aku dah terangkan kepada kamu melalui kitab hidayah, melalui Al-Quran yang mulia ini. Maka Allah kata, inna alaina an nubayyina, tanggungjawab kami menjelaskan kepada kamu tariqal huda, jalan petunjuk, jalan yang baik, yang menyampaikan orang yang melalui jalan ini kepada Allah dan menyampaikan kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami dari kalangan orang yang melalui jalan yang benar, yang melayakkan kita ke syurganya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi Allah dah janji di sini nak beri jalan petunjuk, nak tunjuk kepada kita jalan. Jadi kita kena ambil lah, jangan cari petunjuk lain. Kalau cari petunjuk lain daripada Al-Quran, kita akan gagal. Ambil lain daripada petunjuk sunnah, kita akan sesat. Makna dua ni mesti ada. Takkan dua je Ustaz, ada ijma', ada qiyas, itu pelengkap. Tapi asasnya duduk di dua paksi yang besar ini. Ayat yang ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana, dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat, wal ula, dan alam dunia ini. Tengok nota kata apa? Yakni dengan aturan undang-undang kami dan dengan melalui kami hendaknya dicari dan dipohon keselamatan dan kebahagiaan. Mana nak bahagia, cari melalui jalan Allah, jangan cari jalan lain. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyusun peraturan perjalanan ke syurga, maka Allah nyatakan ini dia kalau kamu nak. Kalau kamu sombong, takabur, nak cari jalan lain, cari-cari pasal awak. Maka Allah kata apa? Ayat ini tulis pelajar. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah An-Nisa ayat 134. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa dia nak pahala dunia, Allah kata aku ada dua-dua, dunia akhirat. Minta dua. Jangan ambil dunia saja. Ambil dunia saja rugilah kita. Surah An-Nisa ayat 134. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, apa dia maksud wa inna lana lal akhirah? Ai Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik untuk melakukan ketaatan ini kepada orang yang disayangi di kalangan manusia, di kalangan makhluknya. Maka Allah muliakan dia di dunia, dan Allah sediakan tempat dia di syurga yang penuh dengan kehormatan, dengan kemuliaan dan kenikmatan. Dan Allah akan hina orang yang akan dihinakan di atas dunia. Orang yang tak mau dengar kata Allah, tak mau ikut jalan Nabi, maka orang ini orang hina, walaupun nampak macam mulia di mata manusia. Macam mulia di mata manusia. Jadi tak payah. Maka kita ambil syurga, dunia ini hanya jambatan menuju ke syurga untuk mencari bekalan sebanyak dan sebaik mungkin. Sebanyak dan sebaik mungkin. Karena itu, kata dari para ulama, peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan ini boleh jadi mungkin tak berulang. Sekarang ini dianugerah pada kita sihat, lepas pada ini kita sakit ataupun terus mati. Jadi waktu sihat inilah kita akan ambil peluang untuk meningkatkan ibadah, menambahkan ilmu, memantapkan takwa, supaya waktu kita sakit nanti kita tak dapat lagi nak pergi belajar, kita guna ilmu yang kita ada, tak dapat lagi nak ibadat banyak, kita sudah ada aset yang boleh diterima sebagai pahala ibadat sewaktu kita sihat. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah yang ada di Mekah, yang ada di tanah haram, kalau kita tak ambil peluang waktu itu untuk beribadat, untuk kita menambahkan ibadat, bila lagi? Tak apa saya datang pula tahun,
Mana awak tahu boleh datang tarupan? Kita tak tahu a'maruna biyadillah, umur kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian. Ayat yang ke-14. Fa'anzartukum naran talazza. Maka serta dengan memberi petunjuk, aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. Ingat? Maknanya kalau kamu tak nak ikut jalan petunjuk, ada satu jalan lagi yang kamu akan lalui. Jalan apa? Jalan neraka, wal'iyazubillah. Orang tak gurang dengan jalan neraka ni. Gurang apa? Main neraka. Nah. Allahu akbar. Ai fahazzartukum ayyuhan nas. Aku beri amaran kepada kamu, hai manusia. Nara jahannam allati tatawaqqadu wa tasta'il. Allahu akbar. Api neraka yang sudah nyala. Yang sudah nyala sekarang, yang begitu panas. Na'udzubillahi minan nar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka. Setiap pagi kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Neraka dah ada. La yaslaha illa al-ashqa. Siapa dia akan masuk neraka? Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Na'udzubillah. Orang celaka ya orang yang akan masuk neraka. Ai la yadkhuluha wa yuqasi harraha. Tidak akan mengasai kepanasan neraka ini illal kafirus syaqiyyu, melainkan orang kafir dan orang jahat. Orang jahat walaupun dia ada iman, dia akan merasai neraka dulu, setelah dibersih, setelah dibakar, setelah dihilangkan dia punya dosa-dosa, maka dia tarik ke syurga. Tapi bukan senang. Kita jangan ingat masuk neraka ni seperti masuk penjara. Masuk penjara ada makan, ada minum, ada tempat tidur, walaupun tidaklah begitu selesa. Tapi neraka ni la syai', tak ada apa yang kita bincang itu. Baiklah. Ayat ini tanda pelajar. Sama juga dengan ditafsir dengan ayat surah Al-A'la yang baru yang kita bincang, surah Al-A'la ayat 10 sehingga ayat 13. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Jadi alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat ini ditafsir dengan ayat itu. Siapa dia ke ashqa? Siapakah yang dikatakan orang jahat itu? Maka Allah Ta'ala jatuhkan dalam ayat 20, ayat 16, alladzi kazzaba wa tawalla. Orang celaka itu iaitulah orang yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling engkar, tidak mau menerima kebenaran dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri orang celaka. Na'udzubillah. Ai alladzi kazzaba bil haqqi, orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hari ini pula para pendakwah bawa apa yang diajar oleh Nabi didustai. Falam yu'min bihi, mereka tak beriman dengan dia. Wa arada an ittibahi wal amali bihi, tak mau ikut, tak mau beramal dengan sunnah, maka orang dalam keadaan yang berbahaya, yang sangat berbahaya. Jadi kita hati-hatilah kita daripada sifat-sifat yang buruk ini. Kemudian kita pergi pada orang yang selamat daripada neraka. Siapa? Tulis. Orang yang selamat daripada neraka. Wa sayujannabuhal atqa. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka. Akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Orang yang betul-betul bertakwa, mereka jauh daripada neraka. Mereka selamat daripada neraka. Ay wa sayubaidu 'anin nar al-mu'minu alladhi yattaqi sakhatallah wa 'azabah. Akan dijauhkan daripada neraka itu orang mukmin yang takut kepada kemurkaan Allah dan takut pada azab Allah.
Ulama tafsir kata apa? Ini dia panggil sabab nuzul. Cerita kisah turun ayat ini. Qala Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata lam yakhtalif ahlu ta'wil, tidak berbeza pandangan ulama tafsir. At-ta'wil dalam tafsir dia panggil tafsir. Annal murad bil atqa, orang yang atqa, orang yang sangat bertakwa. Maksud dalam ayat ini yang pertamanya siapa? Daripada ayat 17 ni sampai kepada ayat 21, iaitulah Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anka ya Siddiqal ummah. Abu Bakar Siddiq. Kan? Habis untuk Abu Bakar lah, Abu Bakar mengetuai rombongan atqa yang disebut dalam ayat Quran ni, summa hiya tatanawalu kulla man dakhala fi hadhihi sifat. Siapa yang bersifat seperti sifat Abu Bakar, yang sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnahnya, dan tajuk khusus kita ini spesifiknya al-infaq fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada duit, yang ada harta, yang ada kemampuan, jangan bakhil, infaklah fi sabilillah. Duit yang kita infak menjadi aset kita. Duit yang kita simpan akan jadi harta pusaka. Silap-silap salah bagi harta pusaka menjadi harta berpuaka. Berkelahi anak beranak dengan sebab tak kena bagi. Hati-hati. Maka jadi di sini Ibnu Atiyah kata Abu Bakar As-Siddiq ketua, dan orang-orang yang bersifat seperti Abu Bakar, maka mereka juga akan dijauhkan daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami bersifat dengan sifat pemurah, bersifat dengan sifat infak, bersifat suka menderma pada jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dalam semua bidang, dalam semua perkara. Amin ya rabbal alamin. Maka Ibnu Katsir sekali lagi menguatkan kata-kata Ibnu Atiyah. Dia kata apa? Wa qad zakara ghairu wahidin minal mufassirin anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada masalah lah. Kita nak jadi seperti, nak dapat sifat ni, jadilah seperti Abu Bakar. Abu Bakar derma semua harta dia. Itu keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang kita setakat mana kita mampu, kita buat. Kita tak boleh jadi Abu Bakar, tapi kita boleh mengikut jejak Abu Bakar. Tulis kata-kata hikmat. Dalam masalah infak, kita tak boleh jadi Abu Bakar, sebab tahap keimanan kita bukan level dia. Tetapi kita mampu untuk mengikut jejak langkah Abu Bakar dalam perkara infak fi sabilillah, insya-Allah. Siapa dia al-atqa? Abu Bakar dan orang-orang ahli infak. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya dengan tujuan memberikan. Tujuan apa? Tujuannya nak membersihkan diri dan harta benda. Tujuan kita infak nak bersihkan jiwa daripada sifat bakhil, nak bersihkan harta kita daripada hak pakai miskin. Tulis. Orang yang derma dua sebab. Sebab yang pertama nak membersihkan jiwanya daripada sifat bakhil, sifat kupi, sifat sayang kepada harta, tak mau infak. Dan yang kedua nak membersihkan harta dia daripada hak pakai miskin. Di mana ke hak pakai miskin adalah harta kita ni? Jawabnya dalam zakat. Kita wajib keluar. Dalam infak kita digalakkan keluar. Beza. Zakat wajib keluar. Kalau tak keluar, dosa besar, neraka kalau tak taubat. Dan kita digalakkan berinfak, menderma dalam perkara-perkara luar daripada, yang lebih daripada zakat. Dia kata, bayar dah zakat. Zakat bayar dah, tapi derma. Infak kena ada. Tengok munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma zakara ma yata'allaqu bil quwwatil ilmiyah. Allah Ta'ala sebut
dalam ayat yang lepas tentang kekuatan ilmiah. Maknanya al-atqa. Kemudian atba'ahu ma yanzuru ila al-quwwatil amaliyah. Allah Ta'ala nyata di sini kekuatan dari sudut amalan, iaitu infak fisabilillah. Iman mantap, itu ilmiah. Tapi mantap pula dalam itu infak, itu dia panggil amali. Jadi kita ni tak boleh mantap sebelah, kena ada dua-dua. Oh, pandai bercakap ya, derma. RM1 pun tak keluar duit dia. Kita kata, hai, awak ni pandai cakap. Tak. Kita nak ilmi dan amali dua-dua. Maka di sini Allah Ta'ala sebut alladhi yu'ti malahu yatazakka, ay alladhi yatasaddaqu bi amwalihi fi sabilillah. Orang yang menderma harta dia pada jalan Allah untuk apa? Talaban li tathhiri nafsihi wa tanmiyati. Kita derma ni tadi anda sebut. Sekali lagi saya ulang. Kita derma ni untuk apa para jemaah? Yang pertama untuk nak membersihkan jiwa kita daripada sifat bakhil, sifat kedekut, sifat kupi, sifat tak prihatin dengan orang miskin yang memerlukan bantuan. Kita aku ada banyak ni, bismillah. Yang kedua, yatazakka, nak suburkan harta kita dengan apa? Dengan zakat. Nak suburkan harta kita dengan zakat, kita kata alhamdulillah. Ayat seterusnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sifat al-munfiq, sifat pemberi nafkah ni, pemberi derma ini, yang sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Kita dalam kita beri sedekah, beri infak, ada dua. Orang ni bantu kita waktu kita susah. Orang ni tolong kita waktu kita perlu. Bila kita senang, kita bantu balik dia. Itu dia panggil man. Apa dia panggil? Al-minnah. Al-minnah ni maknanya kita membalas balik bantuan orang. Kita tolong balik waktu kita senang. Itu satu. Ataupun budi, ataupun apa saja bantuan yang telah orang beri, maka kita infak untuk nak balas budi. Satu. Tapi sifat yang munfik ini, sifat yang pengikut jejak langkah Abu Bakar ini, tak terlibat dengan benda tu. Awak sedekah ke siapa tu? Tak kena. Tapi saya tengok dia perlu bantuan. Keluarga dia sakit nak ubat. Rumah dia masuk air dalam rumah, tiris, tak ada atap contohnya. Apa sajalah, kita bantu. Saya waris tak? Adik-beradik tidak? Pernah dia tolong awak tak? Habis lillahi ta'ala. Ini sifat al-munfiq yang cukup besar, lillahi ta'ala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Bukan kita nak balas jasa, bukan nak balas budi, bukan nak balas itu ni. Tapi kenapa kita infak? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanyalah ia mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Allahu Akbar. Walakin yabtaghi bi infaqihi. Tujuan dia bagi nafkah itu, infak itu semata-mata apa? Semata-mata kerana Allah, bukan yukafi, bukan nak balas jasa orang. Fahuwa yatma'u fi ru'yatihi fil akhirah. Dia nak balasan yang dia akan tengok di akhirat esok, apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini para jemaah ditafsir dengan dua ayat lain tanda. Yang pertama ayat surah Ar-Rum ayat 38, surah Ar-Rum ayat 38, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berilah kepada zawil qurba, anak beranakmu, hak dia. Wal miskin, orang miskin, tak terlibat dengan anak beranak lah. Hak ni dia panggil orang miskin. Wa ibnas sabil, para pengembara yang terputus bekalan dengan jalan. Zalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Itulah yang lebih baik bagi orang yang betul-betul infak kerana nak wajah Allah, dan merekalah orang yang mendapat kemenangan.
Surah Ar-Rum ayat 38. Wa qala subhanahu, dan ayat yang kedua surah Al-Insan ayat 9. Ni kita baca pagi Jumaat ni. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, kita beri makan ini semata-mata kerana Allah. Kami tidak mau minta balasan dengan kamu dan tak mau minta, tak payah terima kasih. Ini darjat tinggi pengikut jejak Abu Bakar, pengikut jejak Facebook, pengikut jejak like berbeza pula. Bagi derma sikit nak gambar, bagi infak, bagi makan pada orang bagi gambar, nak bagi makan kepada orang jemaah haji pun gambar, berpuluh-puluh gambar masuk. Tak cukup dengan gambar tak bergerak, gambar dia panggil apa ni? Ni gambar live pula. Kita bukan ambil gambar kerana nak mengungkit, tapi nak menggalakkan orang lain. Kita kata sekali-sekala boleh lah, tapi kalau setiap waktu nak bergambar sentiasa, maka kita mengatakan hati-hati dengan perangkap syaitan, talbisu iblis dalam masalah infak. Ketika menafsirkan ayat innama nut'imukum liwajhillah, sebahagian ulama tafsir kata betapa ikhlasnya orang yang beri infak ini. Dia beri, dia tak minta apa-apa. Ambil lillahi ta'ala. Tapi kalau kita beri, lepas tu kita pesan. Ini banyak tadi. Kita beri kepada orang tak? Saya bagi hadiah ke awak ni, bagi sumbangan pada awak ni, bagi apa-apa ni, kau ustaz ke Pak Haji, tapi jangan lupa doakan saya. Itu sudah dikira minta balasan. Minta doa. Doa tu balasan. Sebab itulah orang yang menerima pemberian orang ni, ingat ni, dalam kitab Risah Muslim ada. Cari kitab ni kalau tak ada. Tak jumpa, kita bagi PDF hadiah. Sepatutnya kita yang menerima pemberian terus berdoa kepada orang tu. Jazakallahu khaira, Allah jazika khaira, Allah Ta'ala balas pada awak yang baik. Tak payah tunggu tuan dia minta. Kita sekarang ni Masya Allah, ajak orang mari makan rumah, banyak kerja selalu. Suruh semaya hajat lagi, suruh tahni anak lagi, suruh cukur lagi, suruh tahlil lagi, macam-macam suruh. Kita kata itu ambil balasan. Yang paling tinggi darjat, tak payah suruh apa-apa. Silakan makan, tafaddalu. Jazakumullahu khairan alal hudur. Allah Ta'ala bagi balas baik sebab datang, sebab awak datang saya boleh pahala. Jadi orang mari pun jangan lupa lah, doa lah dia. Jazakallahu khairan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, rezekilah tuan rumah ni dengan rezeki yang baik. Bagi Allahumma at'iman at'amana. Yang ini baca dalam kitab ini. Jadi kita tak kena suruh baru orang doa, yang menyebabkan menjadi kurang darjat kita dalam bab infak, sebab asyik duk minta balik. Diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, bila dia bagi derma, bagi apa-apa sumbangan, dia suruh pembantu dia dengar orang tu kata apa, penerima kata apa. Kalau penerima tu doa kepada Aisyah yang beri infak, dia suruh pembantu dia doa balik kepada orang tu, supaya doa yang dia beri macam nak balas kepada pemberian kita tu, kita balas balik dengan doa lain. Maknanya full kita punya sedekah, tidak ambil bayaran, tidak ambil imbalan. Kita kata tingginya fiqh Aisyah, bagaimana susahnya kita hari ni nak dapat darjat yang besar ini. Asyik duk main Facebook ya, duk main group ya, semua benda pun bagi apa ni, bagi sekut, bagi watama, bagi beras kapik pun ambil gambar. Kita kata Allahul musta'an. Kawan-kawan NGO kata nak baik bukti ustaz supaya orang tahu. Kawan-kawan YB pula kata kalau tak ambil gambar kau, orang kata kita tawak kerja. Terpulanglah pada niat masing-masing. Saya tidak pertikaikan niat, tapi kita nak jaga niat masing-masing. Kurangkanlah tayang-menayang, banyakkanlah holor-mengholor, kurangkan menayang. Betul? Dalam bab infak, banyak holor, kurang tayang. Dia punya kata-kata hikmah daripada Abu Anas untuk sama-sama kita renungi. Banyakkan holor, kurangkan menayang. Sebab menayang ni macam kita nak minta
Ada kala kita perlu. Tidak nafikan macam NGO tu, macam YB tu. Ada kalanya perlu. Kalau tidak orang tuduh tawak kerja. Nak kata apa dia? Cuma hati-hatilah kita dengan perangkap syaitan, dengan talbisu iblis. Baik. Kalau itulah sifat kamu, infak semata-mata kerana Allah, bukan kerana balas budi orang, bukan nak mengungkit, minta balasan, apa kita dapat? Wala saufa yarda. Dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat kelak dengan mendapat segala yang diharapkannya. Maka orang ni orang yang sayarda bima yusibahullah, dia akan tenang hati. Dia tengok pahala Allah Ta'ala beri pada dia banyak. Allah dia kata, walaupun aku infak habis harta benda aku fi sabilillah, sekarang aku menerima balasan, menerima pulangan, menerima anugerah yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ringkas ayat 12 sehingga ayat 21 surah Al-Lail. Sekarang al-an nantaqil ila al-fawaid insyaallah. Mari kita cari faedah. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda, sesungguhnya tanggungan kamilah memberi petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Allah bagi jaminan, aku nak beri petunjuk pada kamu. Timbul soalan. Dalam ayat ini dalil bahawa Allah Ta'ala janji nak bagi petunjuk pada semua makhluk. Tapi dalam ayat lain Tuhan kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala kata, aku tak bagi petunjuk pada kaum yang fasik. Macam mana kita nak faham? Dalam ayat ni kata nak bagi petunjuk, ayat lain kata orang fasik tak dapat. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Macam mana? Al-jawab, dengar ni para jemaah sekalian. Jawapan dia, annal huda yusta'malu fil Quran. Kalimah petunjuk dalam Quran ada dua kategori. Khas dan am. Bila Allah kata, aku nak beri petunjuk pada semua orang, itu umum. Tapi ada spesifik. Kecuali orang yang fasik, orang yang tak mau beriman, orang yang tak mau menerima kebenaran, maka orang ini tak masuk dalam kategori orang yang akan menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla. Apa macam mana kita nak buat? Kita yang dengar ni, kita yang dengar ni kena usahalah biar dapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jangan duk cari petunjuk-petunjuk yang lain. Sebab kalau cari petunjuk yang lain, kita tak akan jumpa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya, Allah dah janji nak bagi petunjuk pada hamba dia, tetapi petunjuk itu akan terkena kepada orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minal muhtadin, kata Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang yang menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla, wal mutamassikin wal muttabi'in, dan orang yang berpegang serta mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, la yaslaha illal ashqa. Tak akan kena neraka ini kecuali orang jahat. Maka dalam ayat ini ada yang mengatakan ashqa tu kafir saja. Jawabnya tidak. Sebab neraka tu banyak peringkat. Hak kafir pun banyak kategori. Kafir syirik tapi baik dari segi perangai, tak menipu orang, tak kena, satu kategori. Kafir jahat, bunuh orang, rogo, zina, judi, minum arak, satu kategori. Kafir yang menyembunyikan keimanan, zahir iman, batin kafir, dia panggil munafik. Ia ni innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, duduk di bawah neraka yang paling dasar. Sebab dia zahir, dia konon-konon dia beriman tapi dia kufur.
Lagi dahsyat, surah An-Nisa. Maka dikatakan bahawa neraka itu beberapa peringkat, dan ada orang yang beriman juga dibakar dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia tidak taubat. Dosa yang tidak taubat, maka la yaslah ilal ashqa. Ashqa di sini yang paling jahat sekali, kafir, musyrik, kemudian ikut kategori yang lain. Kita kata na'udzubillahi minan nar, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada api neraka. Yang ketiga, tulis al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya, selamat daripada neraka ni siapa? Orang yang memberi harta dia infak kerana Allah Azza wa Jalla. Tujuan dia infak kerana nak bersih diri daripada sifat bakhil. Tujuan infak kerana nak bersih harta daripada hak fakir miskin. Maka di sini kita mengatakan bahawa harta itu memberi manfaat kepada tuan dia apabila dia infak kerana Allah Azza wa Jalla, bukan infak kerana nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Jadi maka di sini infak ada dua kategori. Satu dia panggil infak nafkah wajibah, macam suami menanggung isteri dan anak-anak. Orang-orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat hak fakir miskin. Ada juga dia panggil infak seperti hutang orang dengan orang. Jangan duduk setengah orang ni buta-buta, tapi tunjuk bebas, tunjuk kaya. Jangan. Kalau kita ada hutang yang cukup tempoh matang, wajib kena bayar hutang dulu. Ni dak hutang orang tak si bayar, lepas tu duk tanya gambar duduk depan Kaabah. Kejap-kejap duk makan yang mewah. Nasi mandi, kepala kambing ada belakang dia makan. Ini dia kata manusia zalim. Hutang orang tak nak bayar, pergi jalan sana sini, kita kata ini manusia zalim. Jangan main. Maka ada juga hutang kita dengan Allah, seperti orang bernazar, bayar. Orang yang ada kafarah, dia bersumpah, contohnya, ini juga kena bayar. Dan ada lagi dia panggil hak-hak yang terlibat dengan infak fisabilillah. Maka kita infaklah secara secara ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini Allah Taala nyatakan kepada kita, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kita bagi sedekah biarlah kerana Allah, bukan sebab membalas budi, bukan sebab membalas jasa. Ada satu benda yang kita kena bincang. Dia panggil budaya masyarakat, balas membalas. Ingat tak? Orang ni buat makanan, kuih ke, sayur-sayuran ke, lauk pauk ke. Nah, biasa dia akan beri ke jiran. Kita pun waktu nak hantar balik bekas dia, takkan nak hantar bekas kosong. Nah, kebetulan rumah kita ada buah limau, ada apple, taklah sebiji dua, hantar. Adakah itu dia panggil dalam hadis yang Nabi puji orang yang membalas hak orang dengan cara yang baik. Dia tak minta, kita tak minta. Awak kalau nak hantar bekas tu jangan kosong ya. Kena lah, itu baru minta. Tapi kalau sekadar kita beri, lepas tu dia balas, itulah haraja, tidak menjadi masalah sebab sudah menjadi macam budaya lah masyarakat kita dah. Kalau kita bagi benda pada orang, kita tak akan hantar bekas kosong. Eloknya hantar, sekarang ni senang, dia panggil Tupperware ni, tak payah hantar dah. Bakal jadi begitu. Setengah orang ni bagi hadiah besar-besar bekas. Jadi kita pun bekas tu cantik, kena hantar balik ke tuan dia. Nak hantar balik kena ada isi. Kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya beri kepada kita budaya-budaya baik, itu insya-Allah tidak menjadi kesalahan, tapi tidak membebankan. Sebab itulah sistem Tupperware hari ini susah masalah balah membalah ini. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Wasajudun alladhi yu'ti wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ambil ayat ni ya. Wa ma li ahadin min ni'matin tujza. Kita beri ini bukan kerana nak membalas jasa. Maka di sini para ulama ustudilla bi ala annahu la yujzi'u daf'u zakat ila al-abawaini. Tidak boleh kita bayar zakat kepada mak ayah. Tak boleh bayar zakat kepada ibu bapa. Sama dia sakit atau dia tak sakit.
dia sihat. Sebab macam mana kita nak beri zakat? Zakat ni harta untuk pakai miskin, yang harta ini kita tak boleh guna. Tak, memang tak boleh guna, haram kalau kita guna hak orang pakai miskin. Tiba-tiba kita nak beri ke ayah kita, nak bagi zakat ke mak kita, sedangkan mak kita tu rahimahullah yang sudah meninggal, mu'mattiha bisihati, Allah telah beri kesihatan kepada yang masih hidup. Dia telah beri kepada kita yang terbaik 9 bulan dalam perut dia menumpang. Keluar-keluar pula dia bagi pack kepada kita, tak kira pagi, petang, siang, malam. Dia beri makan kepada anak sebelum dia makan. Awak ambil hampas harta untuk nak guna, nak beri sedekah, nak beri zakat ke mak? Tak. Kita kata ini anak yang tolol. Kalau tanya soalan nak beri zakat kepada mak ayah, kita kata tak. Di mana kasih sayang awak? Susah hari ni. Kita sayang kepada mak ayah, sayang. Nak doa tak erti. Habis swasta akan doa. Bayar sana, bayar sini. Kita kata di manalah domel kasih sayang anak kepada ibu bapa sekarang. Jadi jangan duk bayar. Pasal itulah dia panggil zakat ni tak boleh beri pada usul wal furu'. Tak boleh juga kita beri pada anak-anak kita di bawah tanggungjawab kita. Kan? Maka kita kena beri yang lain. Zakat itu untuk pakai miskin. Allahu Akbar. Baik. Yang terakhir sebagai penutup, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhil a'la, maka tak ada nikmat yang boleh dibalas. Kata di para ulama, anna ni'matul Islam, nikmat Islam yang kita terima melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh dibalas. Fa inna kullazi ni'matin, semua nikmat lain kita boleh balas kecuali nikmat Islam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak balas. Dan kerana itu orang yang dipuji dalam ayat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Abu Bakar orang yang pertama laki-laki menerima Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar telah menggunakan harta yang dia ada, dia infak seluruhnya pada jalan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan kerana beri ke Nabi. Nak balas jasa Islam tak boleh, tapi kita boleh balas jasa didikan Islam yang kita terima melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita balas. Ini di antara yang besar. Jadi kita hari ini pun para jemaah sekalian ada benda yang tak boleh nak balas. Dari sudut Islam tak boleh nak balas. Habis apa yang kita nak balas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Nabi suruh kita ikut dia. Siapa dia cinta ke Nabi, ikut ajaran dia. Siapa cinta ke Nabi, banyakkan selawat. Ni dak ni agah. Berasa banyak benar ke pahala awak? Buat umrah 3 kali, lepas tu mari jumpa ustaz, esok saya nak pergi umrah untuk Nabi boleh? Kita kata subhanallah, Nabi suruh kau mari haji, mari umrah, dia tak suruh pergi umrah untuk dia. Mari nak pergi umrah ke Nabi. Baca Al-Quran Al-Fatihah ke Nabi? La. Nabi tak pernah minta baca Al-Fatihah kepada dia. Yang Nabi minta supaya kita ikut sunnah. Sama juga kita ikut berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini macam tu juga. Ni anak-anak murid bila jumpa ustaz kat hak perempuan apa sengih-sengih mari nak selfie dengan ustaz, nak ambil berkat. Kita kata la. Berkat ustaz yang kita belajar, amalkan ilmu yang kita terima, bukan berselfie dengan ustaz. Nah, maka di akhir ayat ini Allah Taala tutup wala saufa yarda. Kalau kamu lakukan semua yang aku sebut tadi, kamu akan tenang hati, lapang dada, redha dengan apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini ahli syurga. Jadikan kami orang yang berinfak fi sabilillah, berinfak pada jalanmu dengan penuh ikhlas, tidak meminta balasan dan tidak minta pujian. Ya Allah, jadikan hati kami ini ikhlas mata-mata kerana-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, serta kehilangkan sifat bakhil, sifat kopi, sifat cintakan harta dan dunia dalam hati kami, supaya tangan kita ini laju untuk berinfak pada jalan yang diradai oleh-Mu ya Rabbal Alamin, sehingga kami mendapat title redha dengan apa yang telah Engkau sediakan untuk kami dalam syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita akan ambil surah Ad-Duha, muqaddimah dia dan beberapa ayat di awal dia, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.